Oh. Baik, kita mula. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia dan salam reformasi kepada anda yang di hadapan saya maupun yang berada di atas talian. Jadi saya minta jasa baik anda sebelum tu kita minta share dan kongsikan link wacana kita pada hari ini di mana-mana platform supaya wacana kita ni tersebar secara luas lah. Okey, jadi kita selamat datang ke wacana kita pada hari ini yang siri kedua. So hari ini kita wacana santai-santai ya. Jadi topik hangat yang kita bincangkan hari ini iaitu graduan dikatakan seperti lambakan, seperti tiada jaminan peluang pekerjaan atau mereka sendiri yang memilih-milih. Hari ini kita akan ikuti bincang bersama beberapa orang panelis kita yang terdiri daripada graduan universiti dari dalam dan luar negeri. Okey. Sebelum itu saya Aizat Ramasani, monitor anda yang juga merupakan graduan universiti Universiti Malaya. Okey. Jadi saya akan kongsikan tajuk kita pada hari ini kepada anda iaitu graduan tiada masa depan. Adakah ia benar? Jadi tanpa buang masa saya ingin perkenalkan di sebelah kanan saya iaitu panelis pertama kita iaitu Fawaz, merupakan graduan daripada Universiti UIA. Okey, selamat datang Fawaz, saudara Fawaz. Terima kasih. Okey. Dan seterusnya kita ada panel kedua, saudara Akim yang merupakan graduan daripada UTSM. UTSM ni stand for University Teknologi Universiti Tun Hussein On. Oh, Tun Hussein On. Okey, baik. Saja gurau. Okey. Yang terakhir kita ada 3 panelis kita pada hari ini iaitu Izzat daripada graduan UQ. Bukan dari luar negara ni. Ini bukan calang-calang, bukan kaleng-kaleng ya. Kita negara kita pada hari ini iaitu universiti luar negara. UQ stand for University of Queensland. Selamat datang Izzat, Hakim. Okey. Jadi saya rasa tak mahu membuang masa, saya ingin membuka bicara sikit sebagai pembuka bicara. Jadi saya rasa kita terus mulakan. Okey, mungkin dengan panelis pertama kita. Okey, so tajuk kita dah tahu kan? Okey. Jadi kita nak suai kenal dulu. So mungkin panelis pertama kita saudara Fawaz. Jadi saya minta saudara Fawaz untuk perkenalkan background anda dan background study anda dan seterusnya menjawab persoalan saya. Apakah penting untuk anak muda hari ini untuk menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi atau sekadar cukup di peringkat sekolah sahaja? Okay. Sedangkan kita lihat graduan yang ada pada hari ini seperti tiada peluang pekerjaan dan tiada jaminan pekerjaan. Mungkin saudara Fawaz boleh jelaskan sedikit berkenaan topik kita pada hari ini. Okey, silakan saudara Fawaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih kepada semua yang menonton di Facebook Gegar dan juga terima kasih juga kepada para panelis dan juga para moderator yang di hadapan saya. Pertamanya kita terus kenalkan diri, nama saya Fawaz. Panggil saya Fawaz. Family saya panggil saya White. Yang boleh sebab senang sikit, Waz tak sedar dia buat. So, and umur 31 dan saya graduate UIA 2013. So teka lah umur saya. Biasanya graduan ni bila dia grad ada umur 23 24 tambah sedikit ya. Asal nonton tambah sikit. Okay, jadi saya letak di bawah. And sekarang saya bekerja semua masa dengan NGO Kesihatan Islam Malaysia Selangor. Dan ada satu lagi NGO saya ada di Garage, which is kita buka center-center untuk belia datang lepak dan untuk membuka potensi kita ada 7 tahun lagi. Kita terus jawab. Ya, silakan. Terus sikit kan, tak ada tahu nak kahwin tak saya. Silakan. Dah kahwin. Okay.
Jadi tajuk kita hari ni ada orang kata sensitif. Saya rasa tak. Kita bincang sama-sama. Jadi kalau penonton tak setuju, silalah. Tak setuju, tak salah. Kita nak kena bagi tahu apa yang kita yakin. So di situlah. Oh, jadi saya akan cerita dua part. Satu dari segi konsep itu, dari segi pengalaman. Dari segi pengalaman saya dengan belia sekarang. So nak matchkan dengan realiti. So yang pertama, bila cakap soal pendidikan, saya pun confused juga benda dulu. Bila saya bincang dengan kawan, lepas tu saya tersentak dengan satu quote. Dia ulama daripada Afrika, Malik Nabi. Dia kata kita mampu memberi kemahiran, tetapi kita tidak mampu memberikan pencerahan. Dia macam asingkan dua segmen tu. Satu kemahiran, satu lagi pencerahan. Dan lagi satu, mudah nak faham, kita boleh tengok daripada falsafah pendidikan kebangsaan, which is yang dibuat pada zaman Nabi Ibrahim lah. Jadi Menteri Pendidikan tu ada satu dua senior yang dalam pendidikan tu saya kenal. Jadi saya jumpa dia betul-betul di pasar lama. Sebab dulu pendidikan Islam tu tak ada lagi kat sekolah. And then so biasa STEM and then history semua tu kan. Tetapi apa filsafat pendidikan pesan tukar, dia tambah perkataan potensi dan part tu apa? Jasmani, emosi, rohani, intelek. Jadi dia ada elemen lain, bukan hanya kemahiran. Jadi kalau orang tanya saya dari segi pendidikan, dia kena tengok macam tu. Dia bukan hanya tengok dari sudut dia belajar dan dia kerja, which is satu benda besar kita nafikan, tapi yang lain juga. So ada orang dulu kata, sebab saya buat terdetik kat ni, orang dulu kata, orang dulu lah, kau pergi belajar, besar-besar kau jadi orang, supaya besar-besar jadi orang. Apa besar-besar ni jadi monyet? Maksudnya, jadi orang tu dia ada keinsanan, dia ada orang punya kualiti. Jadi pada saya pendidikan itu yang utama. Sebab itu kalau orang cakap, kenapa kena belajar sejarah? Elemen dia tu lah, sejarah, tentang budaya, cerita pasal sekarang orang tahu sejarah. Jadi benda tu tak boleh dibuang. Jadi antara elemen SPM yang penting kenapa sebenarnya? Sejarah. Kita lepas supaya at least kita dapat settlekan benda tu. Walaupun saya faham ni soal luar kita lah, soal sistem kan. Tapi kalau saya mendengar, kita boleh ada mindset tu. And then baru kita cerita pasal kemahiran, which is penting. Pengalaman saya dengan saya banyak dengan beli PR, which is pinggir bandar, bandar, and ramai yang tak sekolah. Bukan setakat IPT, sekolah pun SPM pun tak lepas. Jadi kita nak tolong dia dari segi TVET, dari segi bantuan kemahiran dan lain-lain. Hampir kecuali marah, hampir semua memerlukan SPM. Hampir semua. Jadi budak-budak ni dah umur 19 tahun. Saya ambil SPM balik. Itu patah ni. So adik-adik dia tak perasan kepentingan pendidikan tu selepas dia dapat duit. Which is diorang memang betul form 3, form 2 dah kerja untuk sokongan keluarga. Which is tak salah. Cuma mana memang susah. And then so kita kesian kat situ. Dari segi ada orang kata segi tak penting. Padahal dia masih untuk career kita dari segi yang kedua lah, kemahiran kita naik itu masih lagi penting, lebih besar. Dan juga ada adik-adik yang kita nak bantu dari segi kemahiran yang IR ni, contohnya IR 0 ni, yang update sikit dari segi programming, dia ada solar panel. Benda tu kena pergi latihan 3 bulan, dapat allowance bulanan, dapat asrama. Dia tak minat. Dia lebih minat pandang sebab apa yang nampak di mata segera. So dia akan dapat sekarang duit tu. Cuma apabila dia tak apalah santai kan. Apabila dia sebab pandang tu walaupun memang membantu ekonomi, dia tak sustainable dari segi career hidup dia. Apakah kemahiran tambahan untuk di masa depan? Saya yakin dia tak akan jadi
rasa lama-lama saya yakin jadi tak. So dari segi vision banyak orang boleh tak sedap untuk dia ada satu tadi first pencerahan dari segi akhlak, yang kedua kemahiran, tambahan untuk kita move dalam hidup. Bukan sekadar IT dia boleh pergi live, event dia boleh pergi live, sukan dia boleh pergi live, muzik. Sebab tu kita jangan ambil dia ni tak banyak ESPN maka dia bodoh. Dia bukan bodoh, dia kelebihan dia lain. So kita kena tengok. Tapi mentaliti driver sekarang kalau kita tengok kan. So dia nak apa yang dia belajar dan itu yang dia akan dapat kejayaan yang sama apa yang dia belajar. Jadi So macam mana? betul. So itu isu besar sebab ada kajian di Analytics pun yang bertemu 4 kali. So dia cakap masalah Malaysia bukan yang unemployment, underemployment, tak match dengan dia punya kelulusan. Ia mungkin boleh jadi problem market demand ataupun boleh jadi problem dia tidak mendapat dia punya passion. Belajar ni lepas tu nak kerja lain. Itu benda tu selalu berlaku. Bagi mereka ini satu benda membazir kan. Itu membuatkan anak muda yang hari ini merasakan benda dah tahu tak dapat buat apa sambung. So itu mungkin apa yang mereka rasa. So macam ni kita nak macam saudara tadi nak terapkan supaya anak muda ni kekal sambung ke peringkat belajar sampai peringkat lebih tinggi. Itu soal kelangsungan hidup lebih panjang. Nak duit segera ke nak ada skill supaya kita boleh ada value lebih sustainable bahasa Melayu. Dia lebih sustainable. Maksudnya dari segi kemahiran dia boleh jual diri dia. Sama ada melalui company ataupun dia boleh bisnes sendiri. Dan itu lebih meyakinkan kita untuk dia hidup. Kadang-kadang orang tu mula saja kawan mula dengan baik kawan tu, tapi sekarang dah ada company sendiri. So kita tak boleh pandang remeh mana-mana ruang untuk orang explore. Baik, saya simpankan soalan selepas ini ada khas untuk saudara Fawaz. Jadi mungkin pendengar dan penonton kita pada hari ini sedikit sebanyak jelas tentang apa yang disampaikan oleh saudara Fawaz. Saya ingin teruskan pada panelis kita yang kedua, iaitu saudara Akib. Saudara Akib yang bukan tadi daripada graduan dari UTHM. Jadi soalan benda yang sama lebih kurang, perkenalkan diri, background study anda. Kemudian soalannya adalah apakah penting untuk anak muda hari ini menyambung pelajaran mereka ke peringkat yang lebih tinggi atau sekadar cukup di peringkat sekolah atau SPM, D3 dan sebagainya. Sebab di mana kita lihat sekarang ni graduan tiada peluang pekerjaan, lambakan yang terlalu banyak. Jadi mohon pencerahan daripada saudara Hakim, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Moderator, panel Fawaz dan saudara Izzat yang menonton di live dan yang mana di hadapan kita ni. Jadi macam Fawaz ni dia lebih dekat kepada mungkin anak muda. Macam saya sendiri ni background bekerja di dalam bidang profesional. Jadi mungkin kurang, tapi tak apa, kita akan ceritakan pengalaman tu, pengalaman diri sendiri lah. So nama Hakim lah. So orang lain pun panggil Hakim juga. Macam Fawaz beza sikit ada buat kan. Berumur tu kita tak tahu lah. Ini rahsia kan? Rahsia juga. Jadinya okay, kira pendidikan menengah start di SMK Seri Gombak. Jadi SMK Seri Gombak ni orang cakap sekolah yang bukan kluster dan bukan sekolah yang orang cakap MRSM lah, SPP level dia kan. Tapi seterusnya saya melanjutkan pelajaran ke diploma dalam kejuruteraan elektrik di University College of Malaysia pada tahun 2010 sehingga tahun 2013. Dan seterusnya saya sambung lagi ke ijazah sarjana muda kejuruteraan elektronik mekatronik di University Tun Hussein Onn Malaysia juga. Jadi itu antara pendidikan. Lepas tu kita cerita sikit macam mana pengalaman yang membina diri saya sendiri hari ini. Kita cakap kita bukannya orang
orang besar, itu orang kecil lah, orang biasa lah kan, untuk mendapat apa self confidence, untuk berkejaya kan. Dia, dulu waktu sekolah tak nampak benda ni, nak main je kan. Jadi siapa yang mendorong saudara? Itu kita nak menceritakan pengalaman kan macam mana. Okey, jadi macam saya ni aktif dalam aktiviti co-curriculum tau. Jadi waktu sekolah menengah, habis sekolah menengah, saya dapat anugerah separuh warna dalam mewakili sekolah Sigombak dalam pertandingan robotik peringkat negeri Selangor. Satu kejayaan yang mantap. Tapi akademik tak berapa pandai. Itu nak SPM tu orang cakap alhamdulillah lah, tak ada lah. Orang cakap itu semua bagi orang lain sikit lah waktu tu. Lepas tu di peringkat diploma pula, saya dianugerahkan anugerah Knight Chancellor atas pencapaian akademik. Sebab ni belajar dulu waktu sekolah tu tak berapa nak pandai kan. Jadi bila masuk universiti tu macam sedar sikit lah, okay, kita kena belajar lah. Tapi saya memang aktif co-curriculum lah. Jadi waktu ijazah sarjana muda, sekali lagi saya dianugerahkan anugerah Knight Chancellor dan juga anugerah sukan. Anugerah sukan ni pencapaian sukan saya di universiti dan juga mewakili negeri Johor dalam SUKMA. Jadi daripada situ saya belajar cara membawa diri dan cara berfikir dengan lebih besar bagaimana untuk mengawal diri. Jadi sebab apa tau? Kenapa ini nak soalan pada moderator kan, dia tanya kan, kenapa kita perlu sambung di peringkat lebih tinggi tau? Jadi basically bila saya sambung belajar ni, dia unconsciously mengajar saya dalam cara membentuk pemikiran sebenarnya. Saya secara tak sedar, tapi disebabkan pengajian tinggi itulah yang mengajar saya pada hari ini. Okay? So itu habis pendidikan, kita boleh teruskan kepada pengalaman bekerja. Saya bekerja selama 4 tahun, tahun ni tahun keempat. So selepas saya habis, saya graduate ijazah, saya bekerja di syarikat Boston di CNS Navalcorp. Syarikat ini dia menyelenggara aset Tentera Laut Diraja Malaysia, kapal selam Scorpion. Itu yang pernah jadi krisis kan. Kapal selam tu boleh selam, alhamdulillah, jangan risau, tak ada masalah. Itu semua kita faham lah. Okay. And then selepas setahun, saya bekerja bersama syarikat Intel Microelectronic Sdn Bhd sebagai Product Development Engineer. Jadi sekarang kira-kira saya bekerja daripada tahun selepas tahun tu hingga sekarang, sehingga hari ini lah. Jadi sebenarnya saya bekerja di Penang disebabkan isu pandemik kan. Jadi saya work from home sampai hari ini lah, daripada lockdown hari itu. Jadinya saya nak cakap kan, kenapa secara ringkasnya lah, kenapa kita perlu melanjutkan perjalanan ke tahap lebih tinggi tu. Sebab di dalam institusi pendidikan tu, dia ada metodologi dia tersendiri yang mengajar kita untuk berfikir dengan kritis dan kritikal. Di mana kalau melihat pada mungkin saya selepas SPM, saya sendiri tak tahu lah nak gimana kan. Macam mungkin kita kerja biasa-biasa, saya dapat duit tak apalah. Tapi bila kita ke arah yang lebih tinggi, maksudnya dalam, tak kira lah dalam diploma ke, ijazah ke, sijil ke, tapi institut pendidikan tu sendiri mengajar kita untuk berfikir secara kritis tau. Jadi dari situ kita boleh membawa diri dan menyesuaikan dengan apa saja sekali yang terjadi pada hari ini. Baik, kalau macam tu, jadi kalau kita tengok kejayaan yang dimiliki oleh saudara sekarang ni, so bagaimana untuk menjawab persepsi orang ramai, ya, khususnya anak muda? Dia mengatakan yang mana aku tak sanggup belajar, aku okey je. Kalau kita tengok ikon-ikon itu ataupun idola-idola mereka yang sedia ada sekarang pun tak belajar ke peringkat yang lebih tinggi pun sampai kejayaan tu. Jadi mungkin saudara boleh jelaskan apakah kejayaan yang bagi dari perspektif mereka sendiri ataupun perbezaan dari perspektif anda sendiri? Ya, kalau saya bercakap ni macam mungkin terlalu lebih, orang cakap pemikiran tu jauh sikit lah, tapi kita tengok jauh sikit lah. Jadi kalau kita tengok, okay, satu-satu negara ni dia memerlukan resources dia sendiri untuk mencapai ke tahap maksimum tau.
Jadi kalau kita biasa-biasa je, maksud biasa-biasa je tu, kita tak mencapai target negara maju. Jadi okey, untuk kita tengok lebih panjang, mungkin kita tengok dalam 10 tahun atau 20 tahun akan datang. Bila kurangnya golongan-golongan profesional di dalam negara kita terbelakang. Jadi kita tak setaraf dengan negara-negara lain. Apa maknanya? Maknanya peluang pekerjaan, peluang pendidikan dan lain-lain tak ada di dalam negara kita. Jadi macam mana kalau biasa-biasa je? Contoh sekarang kita nampak boleh kita tengok jadi mungkin influencer ataupun tak salah influencer tu dalam buat YouTube video tak ada masalah, tapi jangka masa panjang akan datang bila semua orang pun nak jadi macam tu, macam mana soalan dia kan? Jadi pentingnya kenapa kita perlu menaikkan pendidikan kita. Mohon maaf, ada masalah, ada gangguan teknikal sebentar tadi Jadi kita terus sambung. Anak muda kena teruskan perjuangan kan. Okey, gangguan macam mana, halangan biasa sabotaj apa semua benda ni ke, kita tetap terus tekan dengan perjuangan kita hari ini. Jadi tanpa buang masa, kita teruskan panel kita yang terakhir untuk sesi round yang pertama, iaitu Saudara Izzat. Saya ingin tunjukkan kepada Saudara Izzat, ini orang kata bukan salam-salam, bukan kaleng-kaleng, graduan daripada universiti luar negeri kan. Okey. So soalan yang lebih kurang sama, minta perkenalkan diri dan background study anda, bagaimana anda didorong ke arah nak menyambung pelajaran ke universiti luar negeri. Jadi soalan sama juga, apakah penting anak muda yang ada hari ini untuk menyambung pelajaran mereka ke peringkat Fawaz dan juga saudara Hakim. Saya sekarang ni dikelilingi oleh rakan-rakan yang agak hebat lah. Sebab ada yang kerja Intel, ada yang dengan ABIN, ada yang daripada UM. Dan untuk background akademik saya, saya bermula, alhamdulillah saya dapat masuk MRSM. Tapi sebelum tu saya tak pernah kenal nama saya, minta maaf. Nama saya Izzat. Boleh panggil saya Izzat lah. Dan sekarang ini saya sudah bekerja. Dan sekarang ini saya bekerja di syarikat customer service. Dan untuk saya punya background akademik ni, saya mulanya di sekolah menengah saya dapat masuk MRSM lah. Itu pun atas sebab saya ni daripada golongan B40. Alright. Dan selepas saya habis MRSM, saya terus ke College Intech. Intech Education Shah Alam lah. Di mana saya belajar perhubungan antarabangsa. Itu diploma lah. Itu dia macam satu stepping stone untuk saya dapat peluang untuk belajar ke luar negara. Dan selepas habis dalam 2 tahun, saya pergi ke University of Queensland. Saya belajar double major lah. Di mana yang pertamanya saya belajar perhubungan antarabangsa dan keduanya saya belajar pengajian sukan. Tapi penonton dan juga panel mesti pelik mesti ada yang macam rasakan study overseas ni mesti lepas dari mesti dapat gaji bagus. Kan? Mesti dapat ini ke gaji. itu selalu yang orang katakan lah. Gaji kau ni mesti 10k, gaji kau ni mesti 3k. Tapi realitinya tidaklah untuk saya lah. Sebab untuk yang study di overseas ni, dia ada yang betul-betul berjaya dan menjadi someone, dan juga ada yang tak berjaya sangat. Itu realitinya, right? Dan bagi diri saya ni, lepas saya keluar daripada universiti tu, saya kerja pun taklah berapa bagus. Saya kerja buat sale, lari dengan bidang perhubungan antarabangsa saya. Alright? Dan selepas saya buat sale tu, saya buat GrabFood. Ini kelakar lah. Sebab orang tengok, Muhammad ni saya overseas buat GrabFood berapa bulan? 6 bulan naik motor buat GrabFood. Kadang-kadang malam tu kan, balik GrabFood meeting saya mesti luar negara tu. Dari overseas tu, saya cuba apply kan dekat dalam negara lah. Di mana bila saya kerja pun, setiap pekerjaan yang saya buat, saya full force, saya 100%. Right? Saya buat GrabFood, saya tak pernah pastikan rating saya turun daripada 4.8. Saya akan buat benda tu. Saya akan layan customer elok-elok,
saya akan hantar makanan itu tepat pada waktunya. Itu kualiti daripada luar negara yang saya dapat, yang saya applykan dalam GrabFood. Jadi ilmu itu tidak semestinya teori semata-mata, right? Ilmu itu dia semestinya macam pengalaman hidup, right? Macam sekarang ni pun saya kerja customer service, orang pelik. Abang ni kerja customer service, belajar politik. Tapi bagi saya itu bukan batu penghalang, itu tidak ada masalah. Betul. Dalam saya kerja customer service, saya dah 3 kali saya best performer. Itu menunjukkan bahawa sebenarnya ilmu itu bukanlah dia bukanlah bila you pergi universiti ni you belajar teori sahaja untuk you apply dekat tempat kerja, tak semestinya. Di tahap yang saudara ada sekarang, contohnya dah ada pengalaman belajar di luar negeri, luar negara dan mungkin kejaya yang ada sekarang ni. Jadi mungkin tak match dengan apa yang saudara belajar dengan yang bekerja. Jadi bagi saudara, berbaluikah apa segala usaha yang ataupun pengalaman yang saudara luangkan sebelum ni? Okey. Sikit jelasan. Ini persoalan yang selalu saya dapat lah dekat kalangan kawan-kawan kan. Apa pergi overseas 2-3 tahun balik buat benda ni kan? Berbaloi ke? Berbaloi ke dengan apa yang dipinjam? Okey, macam saya pinjam, saya bukan scholarship. Jadi saya ni tak adalah pandai sangat. Sebab saya pinjam kan. Alright. Tapi dia tanya berbaloi ke tak berbaloi tu, saya rasa dia sangat-sangat berbaloi. Okey, sebab pelajaran ni, belajar di universiti ni, you duduk di kalangan-kalangan orang yang bijaksana, di kalangan para pemikir. Di kalangan para pemikir ni, dia akan membuatkan diri kita rasa macam kita akan sentiasa menggerakkan otak kita tau. Right? To be honest, kalau kita bercakap dengan orang yang tidak ada pendidikan tinggi, cara pemikiran mereka itu agak terhad. Okay, saya punya statement ni akan ofensif lah. Tapi that's the reality, right? Okay. Tapi bukannya saya nak pukul rata yang orang yang pendidikan rendah ni, dia orang di situ saja, tak. Sebab ada di kalangan orang yang pendidikan rendah ni, mereka sedar mereka kurang, right? Jadi apa yang mereka buat? Mereka belajar. Jadi saya rasa pentingnya untuk kita duduk di universiti. Satu, kita duduk dengan para pemikir. Dua, kita reform minda kita, right? Dan ketiga, kita akan rasa untuk menyumbang kepada masyarakat. Okay, itu apa yang lecturer saya ajar lah. Dari segi kemanusiaan, sistem sosial. You belajar ilmu, you dapat ilmu yang baik dan you sebarkan pada orang ramai. Macam itulah satu negara boleh maju jika dapat. Itu pendapat saya lah. Terima kasih. Saya setuju, agak berat sebelah sikit. Saya setuju dan sokong apa yang disampaikan oleh saudara Izzat sebentar tadi, yang mana dia mengatakan kita satu peluang di mana bila kita sambung belajar ke peringkat lebih tinggi, kita berbuang masa kita teruskan pada round yang kedua. Jadi apa yang saya simpankan soalan kepada saudara Fawaz sebentar tadi Jadi saudara Fawaz, okay. So soalan dia yang saya ingin ajukan kepada saudara, apakah faktor kejayaan menurut pandangan anda bagi graduan yang masa kini adakah ia dilihat melalui kekayaan yang telah diperolehi hasil daripada usaha dia? So dalam bahasa mudahnya, maksudnya aku kaya, aku jaya lah. So silakan saudara Fawaz. Okay. Okay. Itulah. Sebab saya nak kaya. Tak, bro. So ini persoalan biasa lah kan. So adakah kekayaan itu sebahagian daripada kejayaan? Saya bagi dua sisi yang sebenarnya memang duit ni boleh ada orang kata tak boleh beli semua benda. Dia boleh beli hampir semua benda. Dia boleh beli hampir semua benda. Dia boleh Segala-gala duit bukan segala-galanya. Tapi segala-galanya duit, boleh. itulah yang kan. Tetapi kita kena ambil dari segi cerita-cerita yang kita dah pernah dengar kan? Dari segi orang yang mempunyai duit yang banyak tetapi kehidupannya kosong. Itu saya selalu dengar. Yang mana duit ni banyak tetapi dia tidak mendapat boleh jadi kasih sayang. Sebab semua kerja semua kerja and anak-anak, kalau dah ada anak kan, tak pernah dia ambil kisah,
ataupun dan kalau ada ibu bapa hantar rumah anak, rumah orang tua. Jadi kalau kita parent, apa anak yang kita nak? Kaya dan hantar kita pergi rumah tua? Takkan tu kita nak. So sedih lah. Tapi kita masih happy. Contoh anak kita dapat rumah besar apa kan. Jadi benda tu penting. Tetapi dia balik juga kepada point saya yang pertama tadi. Kalau skill tinggi, duit banyak, akhlak tak ada, dia jadi jadi perlu kaya. Ambil Turki saja kalau orang Islam. Dia buat apa, masjid, siapa pernah pergi Turki? Masjid biru tu buat untuk tunjuk gah dia kan. Tak payah kaya pun susah. So kita ambil jalan tengah. Yalah, betul. Kita mesti kaya dan kita mesti mempunyai budi pekerti, akhlak yang mulia dan dia lengkap. Kalau kita ikuti keadaan semasa sekarang ni, contoh kan, so di Facebook, di YouTube, di Twitter dan sebagainya lah, mereka menunjukkan kekayaan mereka dan yang dia miliki sekarang ni, dan dia berkatakan sebagai contoh, dulu aku tak belajar tinggi pun, aku kaya je kan, SPM aku teruk pun, so aku drop out. Aku contoh macam ni kan, so dia drop out, so dia dapat apa yang dia nak. Jadi mungkin saudara boleh menjelaskan, adakah bagi saya mungkin tu sedikit sebanyak menghiris hati graduan-graduan yang ada sekarang ni kan. So buat apa aku belajar kan. So mungkin saya rasa mungkin saudara boleh jelaskan sedikit. Pertama dia tahniah kepada orang macam tu lah, dia kaya. Yang kedua tahniah juga kepada graduan sebab dia belajar. Bila kita ukur orang melalui tadi tu duit, maka dia dah jadi keliru. Kita ukur orang sebab duit. Itu ukuran yang boleh kata bukan yang pertama. Kalau kata last kan susah agak. Yang bukan pertama lah. Jadi last sekali, kalau dia kaya and then dia nak tunjuk kekayaan dia daripada saya, boleh dalam konteks okay, saya berjaya walaupun saya gagal contoh dulu, tetapi saya nak gunakan kekayaan saya untuk itu pulang kat dia. Kalau dia betul. guna benda tu untuk belagak, dia tanggung lah. Okey, belagak dia happy sekejap, tetapi macam mana dengan parent dia, dengan dari segi kelangsungan yang lebih ni, kawan-kawan dia tengok menyampah kawan dia. So bila kau ada duit tapi kau tak ada kawan, tak ada parent, tak ada ni, dia tetap kosong. Jadi kita kena tengok kejayaan tu penuh lah. Dari segi tu. So saya tutup dengan satu cerita. So ini lebih kepada keagamaan sebab saya orang Islam kan. Kalau agama lain tak, kalau ada agama lain tengok. Sebab dia ada cerita tau. Dia ada banyak cerita Karun mungkin selalu dah dengar. Ada satu cerita dalam surah Sofat ayat 50-60. Cerita dua kawan. Dua kawan ni tanam pokok. Boleh tengok nanti Quran. Tengok tamat sedih. Dia pun tanam pokok. Dia seorang ni pokok dia banyak lah. Siap. Dulu memang kalau pokok ni macam, bayang tak, kalau unta tu macam Mercedes, pokok ni macam kaya lah. And then dia ada buah semua lah. So dan dua-dua sebelah-sebelah kawan baik. Tapi beberapa tahun selepas itu dua-dua dah kaya. Seorang tu kaya lebih, yang seorang ni kaya cukup-cukup. Mulalah banding pasal kekayaan. Dipan bahasa Melayu katil lah, naik. And then ajak jalan tepi neraka. So yang kawan satu orang ni cakap, kau nak tengok tak kawan aku? Tengok tu, kawan dia dalam neraka seorang tu yang kaya, tak pernah bersyukur. Maksudnya kaya tu sebagai utama untuk membanding kau orang. So kawan yang cukup-cukup ni, nasib baik aku tak ikut dia sebab kawan. Kita sedih. So boleh jadi kita termasuk kan. So pada dia yang dah berjaya dalam hidup ni, dalam syurga tu, nasib baik aku tak terikut kau dari segi membandingkan kekayaan. Tu saya ambil dari sudut spiritual lah. So kejayaan sebenar tetap pada saya ialah dia kaya satu, dan dia tetap ada budi pekerti, dia baik kat orang, dia baik kat mak bapak dia, dia ada sumbangan kepada keluarga, kepada negara dan kepada orang lain,
dan dia berjaya lengkap. Setelah dia sayang saya. Baik, terima kasih. Saudara Fawaz, saya ingin top up sedikit apa yang cuba disampaikan oleh saudara Fawaz tadi. Bagi saya mungkin kekayaan ni dia senang datang dan senang pergi kan. Easy come easy go. Jadi bukan kekayaan yang kita cari kerana dia boleh pergi bila-bila masa sahaja dan dia boleh datang bila-bila masa juga kan. So saya teruskan dengan panelis kita yang kedua iaitu saudara Izzat kan. Okey, faktor kejayaan seseorang graduan, adakah ia bergantung kepada tahap pendidikan yang dia miliki sekarang ini? Silakan saudara. Okey, terima kasih saudara Aizat. Okey, bila bicara soal pendidikan ni, okey, bagi saya dia bergantung kepada seseorang itu macam mana cara dia tengok pendidikan tu. Okey, ada satu tu di keadaannya dia ini seorang dean list. Okey, contoh kita ambil dua lah. Seorang ni dia dean list, dia 4 flat, tapi bila dia bekerja, okey, dia tak bekerja betul-betul. Right? Okey. Maksud betul-betul tu macam mana? Maksudnya dia MC selalu, dia selalu ponteng kerja, walhal dia ni dekat universiti dia lah champion, dia yang selalu naik stage. Alright? Okey, dan yang kedua, contohlah kita ambil yang kedua, budak ini dia tak adalah pandai sangat. Dia ni mediocre, alright? Tapi bila dia dah habis universiti, bila dia masuk kerja, okey, dia buat kerja tu elok-elok. Dia datang kerja, tak pernah MC, tak pernah EL dan sebagainya. Okey, jadi apa yang saya cuba masukkan, pendidikan ni dia bergantung kepada seseorang cara orang tu amati. Alright? Macam yang A ni mungkin bagi dia alah teori ni pak senang je. Okey, aku boleh score semua 4 flat. So adab aku ni orang akan cari aku juga. Dia akan rasa macam tu sebab dia pandai. Right? Dia rasa company akan cari aku mana-mana je. Kalau aku MC kat company Intel pun tak ada masalah. Ryzen boleh cari aku. Tak ada. Tapi ceritanya macam tu lah. Tapi untuk orang yang kedua ni dia rasa macam okey, tak apalah, aku ni tak pandai sangat teori. Okey, tapi aku rasa aku nak bawa ni nilai murni yang mana aku belajar dekat universiti, aku nak apply kat tempat kerja. Right? Dia pun buat benda tu. Jadi pengamatan orang terhadap pendidikan tu memainkan peranan. Right? Dia bukanlah kita nak cakap pendidikan. Kalau kita pukul rata pendidikan itu penting, dia bergantung kepada definisi pendidikan itu sendiri. Dia bukan sijil sahaja, right? Andai katalah contoh kalau saya ada sijil overseas pun, kalau saya buat kerja tak betul, itu menunjukkan apa, betul tak? Dan saya rasa sekarang ni nak tak nak pun kita kena cakaplah pendidikan ini penting. Alright, at least seseorang itu dia mesti bila dia menjadi tiket, seseorang itu bila dia dah dapat peluang pekerjaan itu, dia kena full force buat kerja elok-elok. Right? Okey, daripada kita compare dengan orang yang ambil keputusan untuk tak nak langsung belajar ni, memang tak nak belajar. Saya nak jadi YouTuber. Contohnya lah, right? Okay, dia tak ada, contohlah YouTube tutup satu hari nanti, TikTok tutup satu hari nanti, nak pergi mana dia? Betul tak? Dia berada di satu halangan yang nak tak nak dia kena juga ada degree, dia kena ada juga satu tiket untuk dia mendapat pekerjaan. Sebab majikan sekarang, okay, dia yang pertama dia akan pandang sama ada seseorang itu ada pendidikan ke tidak. Alright? Dan yang kedua adalah soft skill. Skill-skill yang ada tu. Macam kawan saya cerita dekat saya, dia baru pergi interview procurement, alright? Tapi dia memang belajar benda tu, procurement dia memang belajar. Tapi bila dia pergi interview, interviewer tanya dia skill-skill, dia agak terciduk sedikit. Sebab dia tahu teori, tapi dari segi praktikal mungkin dia kurang sikit faham. So pendek kata, ilmu ini membentuk manusia itu. Betul. Mencorak kepribadian manusia itu, mencorak sasiah dia. Betul. Bagi saya pelajar ni ibarat kain putih lah. Okey, masuk universiti kita yang akan mencorakkan, guru yang akan support kita. Tapi in the end kita sendiri pilih cara kita nak mengamati pendidikan tu macam mana. Untuk kita berubah daripada kita belajar, merubah pemikiran daripada kita anggap pelajaran ni teori semata-mata ke arah yang lebih baik, macam ke arah yang lebih kemanusiaan dan sebagainya. Kita nak tak nak itu peranan guru, peranan masyarakat,
peranan pemimpin negara bukan dia seorang saja yang boleh buat. Kita kena ada full social support untuk membawa student ni ke arah pemahaman yang macam tu. Itu bagi pendapat saya. Baik, terima kasih. Daripada saudari Izzat tadi, jadi apa yang saya amati tadi, yang mana pendidikan ini, ilmu ini mencorak diri manusia itu, so supaya mereka tidak ketinggalan walaupun di mana mereka berada. Jadi soalan untuk yang terakhir panelis kita yang ketiga, iaitu saudara Hakim Jadi soalan yang lebih kurang sama, tapi mungkin faktor berbeza sikit Satu, dia kira berbeza kerjaya dan kerja. Kerja ni umpamanya bila kita buat, kita siapkan task tu, kita earn something. Betul? Itu kerja. Tapi kerjaya ni dia melihat dari segi apa kerja yang kita buat tu. Jadi sebagai contoh, bila kita buat satu kerja, kita nampak potensi untuk kita menambah, ataupun apa terjadi kalau benda tu tak ada lagi. Jadi itu dikategorikan kerjaya. Jadi untuk orang cakap indikator adakah kejayaan seorang tu daripada kerjaya, jawapan dia bergantung kepada diri sendiri untuk melihat kerja itu adalah kerjaya atau sekadar kerja. Okey. So jadinya kenapa pentingnya kita melihat sesuatu pekerjaan itu sebagai kerjaya, supaya kita ada motivasi diri. Jadi di dalam perspektif yang kita nampak, bila kerja itu tidak lagi ada pada masa kini disebabkan perubahan zaman, jadi kita ada pemikiran yang kritis dan kritikal untuk berubah mengikut peredaran zaman. Itu antara salah satunya lah. Jadi orang yang memikirkan kerjaya, bukan kerja, kerjaya, dia lebih ada self responsibility dalam hidup dia. And then in the same time dia memikirkan stability tau. Jadi stability ni dia berbalik kepada diri sendiri dan keluarga dan juga masyarakat. Bila kita dalam keadaan yang stabil, kita boleh membuat dengan perkiraan kita agak rasional dalam suatu perkara itu. Jadi itulah kepentingan kalau kita nampak kerja bukan sekadar untuk duit, tapi seseorang itu saja. Baik, terima kasih. Satu penjelasan yang cukup jelas bagi saya daripada panelis kita pada hari ini. Jadi kita dah berada di penghujung wacana. Jadi saya ingin simpulkan antara apa yang kita bincang pada hari ini, yang di mana anak muda, tak kira atau graduan, belasan tahun remaja dan sebagainya, mereka yang mencipta dunia mereka sendiri, mereka juga yang menentukan masa depan mereka sendiri. Jadi datang dan pergi. Jadi ilmu membentuk manusia. Anda sebagai graduan yang melakukan perubahan di masa hadapan anda. Jadi moga anda menjadi benih yang dicampak ke laut menjadi pulau, dicampak ke darat menjadi gunung, dan dicampak ke udara menjadi bintang. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada panelis-panelis kita pada hari ini, saudara Fawaz daripada UIA, saudara Izzat daripada UQ, University of Queensland, dan yang terakhir saudara Hakim daripada UTHM. Jadi moga-moga perbincangan kita hari ini ada manfaatnya. Jangan lupa untuk kita sama-sama share wacana kita di seluruh platform. Jadi teruskan setia bersama Gegar, dan jangan lupa like dan follow. Jadi mungkin kita akan jumpa di dalam wacana series seterusnya. Jadi salam kasih sayang dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.